الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
يمين ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Yang mulia saudara-saudara, teman-teman saya yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi di pagi ni tuan-tuan, jam 7 ni. Alhamdulillah. Hari ni bulan akhir tuan-tuan, bersama dengan 11 hari bulan November tahun 2021. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita berjumpa, tuan-tuan sehat dan kami pun sehat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Apa ada lagi tuan-tuan? Apa ada lagi yang kita mesti mensyukuri tentang kehidupan kita pagi ini? Apa tuan-tuan? Kesihatan. Itu pun tak cukup untuk bersyukur. Apa yang kita mesti bersyukur? Sebab Hasan Ali, tuan-tuan dan perempuan semua, kita ada Islam, kita ada iman. Masya Allah. Apa lagi kita patut bersyukur atas nama Islam dan iman? Kita ada Allah, kita ada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Allah tuan-tuan. Bukan ramai orang yang macam kita ni tuan-tuan. Tak ramai orang. Penduduk dunia ni sekarang ni ada dekat 7.8 bilion, yang Islam dalam 1.9 bilion begitu tuan-tuan. Dan yang 1.9 bilion tu tak tentu ada yang bangun tak bangun subuh pagi ni. Tak tentu sama ada yang semayang tak semayang pagi ni. Tak tentu sama ada yang tidak di hospital atau di hospital pagi ni. Tak tentu sama ada mereka duduk di ICU ataupun duduk di rumah macam kita pagi ni. Tak tentu mereka hidup dengan aman damai suami isteri atau bergaduh pagi ni dengan suami isteri. Masya Allah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Allah izinkan tuan-tuan dan saya, tuan-tuan hidup dalam keadaan alhamdulillah, ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada kebahagiaan. Yang itu mahal tuan-tuan, mahal. Sangat-sangat mahal. Di sisi Allah pun sangat mahal, di sisi Nabi-Nya pun sangat mahal, di sisi insan seperti kita yang kerdil macam ini pun sangat mahal, insya-Allah. Jadi pagi ini macam biasa kita diraikan oleh tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Ustaz Muhammad Nazri Abbas, tuan-tuan dan puan, insya-Allah bersama dengan kita pagi ini nak bincang. Kita punya tajuk banner, the big banner is Aqidah Syariah and Akhlak. Aqidah Syariah and Akhlak. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, minggu pertama, minggu ketiga, hari ni tuan-tuan hari ni minggu pertama, minggu ketiga, insya-Allah hari Rabu ni ialah Ustazah. Ustazah Nur Umi Kalsum. Ustazah Nur Umi Kalsum. Beliau dah pergi, dah dapat bagi minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua dan minggu keempat. Tuan-tuan, ialah Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Dia berselang-selang, bersilih ganti dengan Ustazah Umi Kalsum.
InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Ustaz, sihat. Waktu tua macam saya ni kalau sihat, tak ramai orang tua yang sihat Ustaz, tak ramai. Yang sihat hati, yang sihat badan, yang sihat pemikiran, yang sihat perasaan, tak berapa ramai Ustaz. Jadi kita nak ramaikan. Program-program ini bertujuan untuk meramaikan manusia yang sihat badan, yang sihat tubuh badan, yang sihat kepala, yang sihat hati, yang sihat hati. Yang penting yang sihat hatinya untuk kita menghabiskan usia tua ini dalam keadaan Allah sayang kepada kita, kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini Ustaz, pagi ini kita nak cerita. Tajuknya, as I said, the big banner is akidah, syariah dan akhlak. Tapi pagi ini Ustaz, untuk Ustaz ni, saya nak memulakan supaya Ustaz dapat cerita satu hadis yang terkenal Ustaz. Di mana-mana pun sebagai permulaan, di mana di masjid, di surau, di madrasah, di mana-mana pun orang cerita namanya hadis Jibril alaihissalam. Hadis Jibril, tuan-tuan, macam mana Jibril menanyakan soalan-soalan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tuan-tuan dan puan, kadang-kadang tuan-tuan perbincangan sesi antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW itu unik lah tuan-tuan, sangat unik. Sampai sehingga kan orang yang bertanya tu tak tahu, orang yang bertanya tu lebih tahu jawapannya daripada yang menanya, yang akan menjawab. Tetapi begitulah lebih kurang tuan-tuan dan puan. Okey, Ustaz, sebagai permulaannya, apa Ustaz nak bagi tahu tentang hadis Jibril alaihissalam? Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati ayahanda kita semua, guru kita Datuk Dr. Hasan Ali, yang boleh dikatakan setiap hari Allah bagi nikmat kepada beliau untuk berkongsi nikmat dengan masyarakat melalui perantaraan internet untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada masyarakat. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini Allah kurniakan kita kesihatan, yang mana kesihatan ini mendorong kita untuk kita menambah nilai dalam diri kita untuk menjadi manusia yang hidup. Sebab ramai juga manusia yang dia hidup tapi macam bangkai. Hakikatnya dia dah meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia. Jadi apabila manusia itu tidak diisi dengan makanan rohani dia, iaitu ilmu, sebagaimana tuntutan Allah SWT dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi maknanya kita tidak akan ada nilai tambahan dalam diri kita menjadi manusia yang hidup. Ilmu tidak ada dalam diri, maka manusia juga seolah-olah tidak ada roh dan jantung. Jadi pagi ini kita bersyukur dengan berkat Rasulullah SAW, kita juga diajak oleh Allah untuk kita berjinak-jinak dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, antaranya untuk kita mendalami lagi hal-hal yang berkaitan dengan akidah, syariat dan akhlak. Dan ini merupakan satu nikmat Allah yang besar juga. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW lah kita dapat merasai kelazatan dan kemanisan perkara-perkara yang kita bincangkan insya-Allah pada hari ini. Jadi bila kita sebut tentang hadis Jibril, hadis yang sangat masyhur ini, Imam Muslim rahimahullah ta'ala telah meletakkan hadis Jibril ini dalam bab yang pertama dalam kitabnya. Jadi kita tengok dalam kitab Imam Muslim, kita tengok dalam sahih Imam Muslim ni, Imam Muslim meletakkan ni hadis yang pertama. Hadis Jibril ni hadis apa? Hadis yang ada kaitan dengan malaikat Jibril AS yang diutuskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam hadis ini disebutkan nama Jibril kerana Jibril AS dia datang kepada Nabi Muhammad SAW yang waktu itu berkumpul dengan para sahabat untuk bercerita tentang atau untuk mengajar para sahabat tentang apa itu agama Islam. Dan hadis Jibril ini juga kita tengok di kalangan para ulama seperti Imam Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi dan juga Imam An-Nawawi. Kita tengok Imam Al-Baghawi dia akan letak dalam bab pertama. Tetapi Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawiyah dia letakkan dalam tajuk yang kedua penting. Maknanya hadis Jibril ni merupakan asas untuk kita sebagai umat Muhammad SAW untuk kita mendalami agama kita, ajaran agama Islam ni. Kita perlu tahu tentang kisah ini kerana dia meliputi pelbagai ilmu yang mencakupi lahir dan batin. Jadi dalam hadis ini saya rasa elok Datuk saya kongsikan dulu hadis ini. Mungkin orang kata hadis Jibril ni ada apa kan. Kita bacalah sikit kan untuk kita dapat feel macam mana hadis ini telah diungkapkan oleh para sahabat. Antaranya an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam data yaumin idh tala alaina rajulun shadidun bayad thiyab shadid sawad sya'ri la yura alaihi athar safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر والخير والشر قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Di dalam hadis ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menceritakan ketika mana kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak ada bekas-bekas datang dari perjalanan. Namun tak ada satu pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk dekat Rasulullah SAW, dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi SAW dan meletakkan tapak tangannya atas perut Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersyahadah bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu pergi ke sana. Orang yang bertanya tadi menjawab, engkau benar. Sayyidina Umar pun mengatakan, kami rasa ajaib, heran. Dia bertanya, kemudian dia pula yang membenarkan sendiri. Orang tersebut bertanya, sampaikan kepadaku tentang apa itu iman. So, Nabi SAW menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, para rasul, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, serta beriman kepada takdir baik maupun buruk. Orang tersebut menyahut, kamu benar. Sampaikan kepadaku tentang apa itu ihsan. Nabi SAW menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Orang itu bertanya, sampaikan kepadaku, siap bila kiamat? Dalam hal ini Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang itu bertanya lagi, sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah SAW menjawab, budak-budak wanita akan melahirkan tuannya dan engkau akan melihat orang yang tidak memakai alas kaki, suka, tidak memakai baju, miskin dan gembala kambing, berlumba-lumba dalam membuat bangunan yang tinggi. Kemudian orang tersebut pergi, sementara aku, Umar, diam tidak mencari beberapa hari, selama beberapa hari Sayyidina Umar ni diam. Setelah itu Nabi SAW bertanya, wahai Umar, tahu tak siapa yang datang tu? Yang datang kemari? Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasul saja tahu. Lalu Rasulullah menyebut, itulah Jibril datang kepada kamu semua untuk mengajarkan agama kamu. Jadi kat sini kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni begitu cantik bagaimana Allah menurunkan Sayyidina Jibril AS kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, yang mana di sini kita nampak beberapa hal yang Allah ceritakan bahawa dalam sebagai seorang pemimpin, Rasulullah SAW pemimpin paling ulung. Dalam ketika dia duduk-duduk dengan para sahabat pun sebenarnya Allah menyuruh untuk Nabi Muhammad mewujudkan suasana pendidikan yang berterusan tanpa ada had. Maknanya pendidikan untuk membimbing manusia kepada iman, Islam dan ihsan kepada agama Allah yang suci ini perlu dibuat 24 jam. Bukan bererti 24 jam kita tak ada tidur tanpa rehat. Tapi bererti bahawa dalam keadaan apa juga, dalam keadaan situasi apa juga, harus sebagai seorang pemimpin itu membawa rakyatnya, membawa masyarakat untuk membawa mereka kepada Tuhan. Dalam erti kata lain, mengajak manusia dekat kepada Tuhan. Dan dalam kaedah pendidikan yang begitu unik ini, kita tengok macam mana Jibril turun.
rambut dia hitam. Dalam riwayat Ibn Hibban, dia cerita tentang janggut hitam. Lepas tu tak ada pada dirinya tanda-tanda orang-orang yang bermusafir. Lepas tu apa lagi kita tengok? Dia datang pula, dia letakkan diri, dia letakkan lutut dia dengan lutut Nabi. Kemudian kita tengok kat situ bagaimana dia letakkan tangan dia ke atas paha Nabi. Ini satu benda yang kita tengok agak unik dalam hadis Jibril ni. Dan kita tengok kat situ malaikat Jibril alaihissalam dia memanggil Rasulullah SAW dengan perkataan Muhammad. Ini satu gelaran yang sebenarnya tidak ada di kalangan para sahabat yang berani memanggil Rasulullah Muhammad. Melainkan dia akan memanggil dengan gelarannya juga. Jadi sebab tu kita tengok dalam hadis ini sebenarnya Allah nak bagi kepada suasana kepada para sahabat waktu itu rasa pertama confused. Siapa ni yang datang kan? Kita tak pernah jumpa, tapi cara pakaian yang datang ni tak nampak macam dia ni datang daripada luar, sebab bersih, cantik, tak ada debu. Kemudian pula nak kata dia bukan orang Madinah, pakaiannya tu diceritakan dalam riwayat Sayyidina Jibril ni datang dalam pakaian ahli Madinah. Tapi tak pernah tengok. Siapa dia? Lepas tu main letak pula tangan dekat paha Rasulullah SAW. Biasanya yang buat pendekatan ni orang Badui. Orang Badui ni dia orang kita kata lebih kurang macam ni tu orang asli lah. Kita nak cakap orang yang duduk di luar bandar, dia tak kenal siapa orang ni, jadi dia orang kata macam salah tingkah, letak tangan kat apa. Lepas tu yang paling best sekali, letak dia punya lutut dengan lutut Nabi SAW. Jadi ini merupakan beberapa hal yang kita tengok unik dalam hadis Jibril ini, yang sebenarnya banyak pengajaran yang kita tengok kat sini. Lepas tu Nabi ditanya tentang Islam, Nabi ditanya tentang iman, Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi ditanya tentang hari kiamat. Maknanya dalam ajaran Islam yang mencakupi lahir dan batin, yang cuba diajarkan oleh Jibril kepada kita, ada 4 poin besar yang kita kena tahu dalam hidup kita. Pertama, kita kena tahu tentang Islam. Kedua, kita kena tahu tentang iman. Ketiga, kita kena tahu tentang ihsan. Keempat, kita kena tahu tentang apa yang berkaitan tentang fitan, hari kiamat. Jadi kalau 4 perkara ini kita dapat kuasai, 4 perkara ini kita dapat mendalami tentang perkara-perkara hal tersebut, maka cukuplah kita untuk digelar sebagai Muslim yang sejati. Maka di sinilah sebenarnya kayu ukur yang Allah letakkan kepada kita untuk kita memulakan hidup baru kita sebagai orang yang kembali kepada fitrah, sebagai orang yang serius untuk mengamalkan Islam, sebagai orang yang dikatakan umat Muhammad yang sebenarnya. Jadi untuk mukadimah kita kongsikan itu dulu, Tok. Mungkin ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hadis ni kita akan terangkan kemudian insya-Allah. Ustaz, sebagaimana Ustaz menyebutkan tadi, Sayyidina Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lingkungan para sahabat tuan-tuan dan puan, yang biasanya sahabat berbincang-bincang mengenai Islam, mengenai pelaksanaan Islam, mengenai menghidupkan Islam dalam diri tiap-tiap sahabat. Tidak ada pertemuan Nabi dan para sahabat, tuan-tuan tengok dalam hadis yang cerita-cerita lagu-lagu ni tak ada, tuan-tuan. Tak ada pertemuan Nabi bersama dengan sahabat-sahabat yang mengutuk orang itu, mengutuk orang ini. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada pertuan Nabi dengan para sahabat yang mengatakan diri dia yang betul, orang lain semua salah. Tak ada, tuan-tuan. Jadi maknanya, tuan-tuan nampak pertemuan-pertemuan yang seperti ini, inilah yang dinamakan, tuan-tuan. Setiap kali mereka bertemu. Saya ingat sebut pertemuan ni. Pasal dimulakan dengan pertemuan bila Nabi bersama dengan para sahabat, muncul satu orang Jibril, muncul Jibril alaihissalam yang tidak dikenali, tuan-tuan nampak. Tapi saya nak menyebutkan majlis dalam mana Nabi Muhammad SAW hadir. Biasanya majlis itu tidak pernah tuan-tuan, majlis Nabi dan para sahabat yang mereka berbincang, bercerita, melainkan mereka bercerita tentang agama. Macam mana sumbangan individu, macam mana sumbangan kolektiviti, macam mana sumbangan jemaah untuk mengangkat martabat Islam. Itulah yang mereka buat. Kalau kita ambil sunnah ini, tuan-tuan dan puan, di mana berapa banyak kita bertemu, tuan-tuan, berapa banyak bertemu satu hari. Di office kita bertemu, di pasar kita bertemu, di kedai mamak kita bertemu, di mana-mana, tuan-tuan. Masa kita nak menunggu-nunggu waktu nak salat kita bertemu, di masjid kita bertemu, di surau kita bertemu, dalam kereta tu kita bertemu, sekali, tuan-tuan dan puan. Sekarang ni kita nak piknik, nak bawa-bawa anak-anak pun kita bertemu, masing-masing pertemuan-pertemuan yang melibatkan bukan seorang, bukan dua orang, tapi dalam jemaah yang sedemikian. Persoalannya, tuan-tuan dan puan, sunnahnya, sunnah Nabi bertemu dengan para sahabat, ceritanya hanya mengenai Islam, mengenai iman, mengenai taqwa, mengenai ihsan. Kita cerita apa, tuan-tuan dan puan?
Okey, itu satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, yang Ustaz sebutkan tadi tentang Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad SAW. Inilah inti, tuan. Inilah inti. Yang saya nak sebut, ini berlaku 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan. 1400 tahun yang lalu, inti ini, tuan-tuan, inti ini relevan 1400 tahun yang lalu, relevan sekarang ni, tuan-tuan, dan abad yang ke-21, relevan sampai 100 tahun yang akan datang, relevan 1000 tahun yang akan datang, relevan hatta bila diturunkan kiamat kepada kita, masih relevan lagi, tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan puan, relevansinya ini bukan saja manusia di utara, manusia di selatan, manusia di timur, manusia di barat. Relevansinya ini bukan saja orang berkulit hitam, orang berkulit brown, coklat, orang berkulit putih, tuan-tuan dan puan. Semuanya relevan. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah intinya. Dan kalau tak ada ini, tuan-tuan, kita tak boleh mengatakan kita Muslim. Kalau tak ada ini, kita tak mengatakan kita boleh mukmin. Kalau jalan yang diturunkan oleh Nabi Jibril ini, tuan-tuan, tidak ada dalam kehidupan kita. Sama ada diri, sama ada keluarga, sama ada masyarakat. Apa nak kata? Long life, tuan-tuan. Long life lah hidup seorang insan. Namanya Islam, tetapi tuan-tuan dan puan tidak mengikut ajaran penting yang disebutkan tadi. Ada 4 perkara tadi. Islamnya, imannya, tuan-tuan, ihsannya, dan tentang cerita mengenai kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi saya nak tanya yang Ustaz ni, Ustaz, relevansi. Saya nak tanya the relevance ajaran Nabi Muhammad berjerit kepada Nabi Muhammad, pertanyaan itu relevannya kepada manusia kita sekarang ni, Ustaz. Sekarang ni abad 21, sama ada yang milenialnya, sama ada kita yang tua bangka macam saya ni, macam mana nak cerita tentang relevansinya ajaran Jibril, Nabi Muhammad, hadis Jibril ini kepada kehidupan kita di saat ini, Ustaz. Sila, Ustaz. Islam dia adalah agama yang syumun dan sempurna. Islam juga adalah agama yang dikatakan sebagai cara hidup. Daripada kita tidur, kita bangun tidur, kita pergi tandas, kita masuk tandas, kita makan, apa saja, Islam menepati fitrah kita. Maknanya bila kita mengamalkan Islam ni, dia akan selari dengan kehendak dan kesukaan fitrah kita. Kita akan tengok kat sini bila dikatakan Islam itu adalah agama fitrah, maknanya lawan kepada Islam adalah agama fitrah. Siapa yang tak ikut Islam, maknanya dia melawan fitrah dia. Apa akibat orang yang melawan fitrah? Kita akan tengok orang yang melawan fitrah, hidupnya akan huru-hara, bagaikan dalam neraka sebelum neraka yang abadi. Dia akan hidup dalam keadaan sentiasa blur, tak tahu apa nak buat. Dia hidup dalam keadaan terpinga-pinga, tercari-cari. Hidup dia seakan-akan sempit. Walaupun dia seorang jutawan, duit berjuta-juta, rumah sebesar padang bola, tapi hidupnya tu ada serba tak kena. Kalau kita tanya dalam hati dia, apa yang dia tak buat? Dia dah pergi terbang seluruh dunia. Dia dah cuba makanan seluruh dunia, berbagai-bagai menu dah cuba. Dia dah pakai segala jenis pakaian yang mahal-mahal. Dia dah main permainan sport yang berbagai-bagai. Dia boleh jumpa dengan artis-artis kesayangan yang sewenang-wenang. Dia boleh bina bangunan-bangunan, rumah-rumah berjuta-juta. Dia boleh memiliki emas dan permata sesuka hati. Tetapi bila dia duduk seorang-seorang diri, dia bertanya pada diri dia, ada benda yang tak kena pada diri dia. Walaupun dia seorang Islam. Kita cerita sini walaupun dia Islam. Bila mana dia tak menepati apa yang Nabi sebut dalam hadis Jibril ni, dia akan terasa ada sesuatu yang kosong dalam diri dia. Kalau rasa-rasa ini wujud pada diri orang yang beragama Islam, bayangkan betapa rasa ini muncul kat dalam hati setiap orang non-Muslim. Sebab tu kita tengok kadar peratusan orang-orang yang masuk Islam di negara Eropah, di Jepun, negara-negara maju, makin meningkat. Peningkatan orang yang masuk Islam tak boleh dibendung. Dia macam air bah yang mengalir. Begitu deras dan laju. Orang tak boleh nak halang. Ya? Gereja-gereja tak boleh nak halang. Sebab orang dah mula berfikir menggunakan fitrah. Dia tidak mungkin tak jumpa lagi dalil. Tak jumpa lagi ustaz-ustaz, ulama-ulama untuk berdialog, tetapi menggunakan fitrah. Sebab tu kita tengok dalam Al-Quran, Allah ada menceritakan bagaimana wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kita tanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab la yaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah menjadikan. Maknanya bila Allah turunkan manusia ke bumi ni, sama ada dia lahir daripada perut seorang Muslim ataupun seorang non-Muslim, fitrahnya telah bersetuju. Fitrahnya telah bersetuju bahawa Allah itu. Qalu bala syahidna.
Itu di alam arwah. Dia telah mengaku bahawa Allah itu adalah Tuhan yang layak dan wajib disembah. Maknanya Islam itu adalah agama yang wajib untuk dianuti, untuk dijadikan sebagai cara hidup. Maknanya di alam arwah mereka dah bersepakat. Tapi sejurus mereka keluar daripada perut ibu mereka, daripada mereka kecil sampailah ke besar, mereka dah dikurung dalam sangkar jasad, mereka dah bergelumang dengan satu makhluk lain yang bernama nafsu, maka di situlah sedikit demi sedikit pengakuan saksian yang mereka buat di alam arwah telah terarah ke tempat lain. Dia telah melencong ke tempat-tempat yang tak betul. Maknanya mereka telah keluar daripada landasan fitrah yang akhirnya menyebabkan mereka tidaklah jadi seorang Islam. Akhirnya mereka hidup dengan cara-cara yang tidak digariskan oleh Allah dan Rasul. Sebab tu kita tengok orang-orang Muslim. Kita jangan cerita orang-orang Muslim. Kita cerita orang-orang Muslim. Hari ini bila PKP berlaku. Bila PKP berlaku, hikmah dia kita dapat menilai diri kita baik atau buruk. Kita dapat menilai diri kita betul-betul Muslim mukmin sejati ke ataupun Muslim sekadar IC. Jadi di sini kita dapat melihat sejauh mana tingkatan iman kita. Kita dapat melihat tingkatan Islam kita. Kita dapat melihat tingkatan ihsan kita. Kita dapat melihat sejauh mana kefahaman kita tentang ilmu fitan ataupun ilmu tentang akhir zaman ataupun hal-hal yang berkaitan dengan as-sa'ah ataupun kiamat. Di sinilah kita melihat bahawa rupa-rupanya kebanyakan kita level yang sepatutnya yang dikendaki oleh Allah, KPI yang dikendaki oleh Allah tak capai. Jadi maknanya kita nampak kat situ kita dah keluar daripada orang kata apa, kesesuaian hidup. Maka kita nampaklah orang bunuh diri, anxiety disorder, orang kena kemurungan yang luar biasa, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang boleh merosakkan hubungan suami isteri, hubungan rumah tangga. Begitu juga kita tengok jenayah makin menjadi-jadi, sama ada jenayah berkuala hitam, berkuala biru, berkuala putih, menjadi-jadi. Akibat daripada apa? Tidak mengamalkan ajaran Islam yang telah dituntut oleh Allah dan Rasul. Akibat apa? Akibat kerana mereka tidak menjadikan Islam sebagai cara hidup yang relevan sehingga hari kiamat. Sebab tu Islam tu dikatakan Islam tu agama fitrah. Jika kita amal, kita ikut fitrah kita, maka kita akan seronok dan bahagia. Cuba kita tanya tanpa kita rujuk pada dalil Quran dan hadis. Sebab kita mungkin akan berhadapan dengan orang yang tidak begitu mahir tentang Quran dan hadis. Kita tanya pada mereka, okey, kalaulah kita jumpa pada seorang, kita nak ceritakan ni tentang Islam ni agama yang relevan. Islam ni adalah agama fitrah yang relevan sepanjang zaman. Kalau tak ambil, rugi. Kalau tak ambil, binasa. Kita tanya pada orang yang kita jumpa orang Islam, kita jumpa dia, men, kau ni hamba bola lah. Kan? Sebab apa cakap dia hamba bola? Kata kan? Sebab dia memang tiap-tiap hari suka tengok bola. Dia kenal semua artis-artis bola. Dulu bola ni, yang pemain-pemain bola ni sebagai ahli sport saja. Sekarang ni dia orang dah jadi selebriti. Jadi artis-artis bola ni dia boleh kenal siapa nama dia, bapak dia lahir kat mana, kecil-kecil dia buat apa, makan apa, kereta apa dia ada. Semua dia tahu. Kalau ada bola je, dia mesti sharp on time berbanding sharp on time kat ketika semayang. Hebatnya panggilan bola berbanding hebatnya panggilan Tuhan. Jadi kat sini kita pun cakap dia, men, kau ni memang hamba bola lah. Apa rasa perasaan si budak Min ni kalau kita cakap dia macam tu? Of course dia akan terus pandang kita semacam memang tak nak kawan dengan kita dah. Dia akan marah, dia akan kata kau ni tak patut cakap aku hamba bola. Kau ingat aku ni apa? Hamba bola ke kan? Aku sembah Allah lah. Dia akan cakap macam tu. Begitu juga kita kalau jumpa ada orang perempuan, dia ni suka pakai, orang kata apa, suka tukar-tukar sofa, tukar-tukar langsir siap hari. Kita cakap dengan kita, Minah kau ni hamba sofa dengan hamba langsir lah. Apa perasaan dia? Dia akan marah. Walaupun memang dia kaki beli langsir, kaki beli sofa. Setiap tahun kalau 2 hari dua kali tukar. Ada je sale kat Lazada, Shopee sebelah dia akan pulut. Jadi maknanya bila kita kata dia hamba bola, hamba betina, hamba jantan, hamba kereta, kita akan marah. Secara otomatik orang tu akan marah. Sebab apa marah? Sebab fitrah. Fitrah yang Allah jadikan sejak azali menolak adanya makhluk untuk dijadikan sembahan. Walaupun dikatakan dalam hadis, apa yang kita cenderung padanya itulah sembahan kita. Kita cenderung pada duit, itu sembahan kita. Kita cenderung pada pangkat, itu sembahan kita. Kita cenderung pada wanita, itu sembahan kita. Kita cenderung pada lelaki, itu sembahan kita. Maknanya bila kita cenderung pada yang bukan Allah, kita akan menyembah dia secara kita tidak sedari, maka di situ kita lari daripada fitrah dan hidup kita mula huru-hara. Kita akan keluar daripada landasan hidup yang bahagia dan berjaya. Jadi di sini sebenarnya kita melihat
bahawa orang-orang semua walaupun mereka tak taat pada perintah Allah, walaupun buat maksiat, selalu menyembah benda-benda yang kita sebutkan contoh-contoh tadi. Tapi cuba kita cakap, Min, aku tengok kau ni hamba Allah yang baik. Padahal semayang pun tunggang langgang. Semayang malam ke laut lah. Apa rasa dia? Tersenyum, tersimpul-simpul kan dia. Seronok. Sebab dia tahu bahawa dia memang hamba Allah. Cuma dia rasa malu lah. Sebab fitrah dia kata, kau ni apanya semayang pun banyak kantoi, banyak tuang. Nak kata hamba Allah macam mana? Kita jumpa pula seorang, Rosita. Kau ni sebenarnya aku tengok hamba Allah yang salihah lah. Padahal dia tu kaki gadget, tukar-tukar gadget, kaki shopping, selalu shopping walaupun window shopping. Dia fitrah dia mengaku bahawa dia memang hamba Allah. Dia tak layak untuk dikatakan hamba shopping. Sebab fitrah dia Allah dah letakkan sejak azal ni memang untuk Allah dan kerana Allah lah hidup dia. Jadi maknanya agama Islam ni kalau kita tengok, siapa yang tak follow, siapa yang tak amalkan, dia sendiri boleh fikirlah. Orang sekarang kata apa, dia fikir sendiri. Kan? Dia boleh sendiri fikir bahawa dia akan rasa tak tenang. Sebab tu siapa yang tidak mengamalkan Islam, walaupun dia orang Islam, dia akan hidup tak tenang. Duit banyak macam mana pun, kereta bersusun macam mana pun, ada benda tak kena. Apa dia? Mutmainnah ataupun ketenangan itu dah Allah cabut. Sebab tu mutmainnah ni ataupun tenang ni yang datang pada orang yang mengamalkan Islam secara konsisten dan istiqamah, Allah akan bagi mutmainnah. Allah akan anugerah mutmainnah. Mutmainnah ni dia bukan satu barang produk yang boleh kita beli, Datuk. Boleh bayar 1 juta, 2 juta, 3 juta, tak boleh beli dengan wang ringgit, dengan emas permata, tak boleh. Dia hanya dapat anugerah daripada Allah bila kita konsisten, istiqamah, meyakini Islam tu sebagai agama, cara hidup, sebagai agama yang fitrah untuk diamalkan secara relevan sepanjang zaman. Jadi begitulah, Datuk. Wallahu a'lam bishawab. Allah, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz, kita nak berhenti dalam 10 minit 7.40 kita berhenti Ustaz kerana perbincangan teman-teman hari ini hari bekerja dan sebagainya. Mereka dalam perjalanan, ada yang baru nak tolak daripada rumah. Jadi mereka minta lah supaya mereka dapat mengikutinya dan minta supaya tidak dilanjutkan lebih daripada 7.40. Itu pagi-pagi ni 7.40. Ustaz, macam ni. Kita punya pentingnya hadis Jibril ni Ustaz ya. Ini adalah merupakan asas. Ini adalah merupakan first chapter lah. And for any Muslim, Ustaz, to get into Islam, this is, I would say, this is a first chapter for Muslim. Jadi, Ustaz, kalau kita tengok macam mana Nabi menerapkan apa yang dia dapat daripada Jibril AS itu kepada sahabat, terutamanya di rumah Al-Qam bin Abi Al-Qam, Ustaz, diterapkan terus. Dia baca, diterapkan. Dibaca, dihidupkan. Dibaca, dihidupkan. Dibaca, dihidupkan. Sampai setiap orang sahabat. Sampai setiap sahabat. Nabi menentukan apa yang dibaca, dipraktik. Apa yang dipraktik itu bukan dirinya, seluruh keluarganya. Apa yang dipraktiknya, seluruh sahabat-sahabatnya akan mempraktikkan benda yang sama seperti itu dan dipantau terus oleh Nabi dan juga yang senior-senior yang lain. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Omar, Osman, Ali dan sebagainya. Tapi Ustaz, bila sampai kepada kita ni, tuan-tuan tengok bentuk pengajaran ni, pembelajaran dan pengajaran sama ada di sekolah, even kadang sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Pendidikan ini, kalau ada pun mata pelajaran pengajaran Islam berapa minit, 8 pelajaran Islam. Kita tengok pendidikan ini, pengajarannya, cara pengajarannya, macam kita nak belajar geografi, macam nak baca sejarah, macam nak baca history. Itu kita nak baca pun boleh, tak baca pun boleh. Nak faham pun boleh, tak nak faham pun boleh. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Tapi yang ini, Ustaz, dari segi pengajarannya, kognitifnya kena jelas, psikomotornya kena jelas, amalan efektifnya kena jelas, dan berterusan secara istiqamah mesti dilaksanakan untuk menentukan akhirnya kita menggunakan ini sebagai peralatan untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi the methodology menyampaikan benda yang sangat penting yang diajar oleh Jibril kepada Muhammad ini, bila sampai kepada kita, anda tengok longgar, bukan longgar saja. Kadang-kadang tak ikut langsung. Mungkinlah ada yang pondok-pondok, yang madrasah, pesantren-pesantren di Indonesia rasanya ikut cara macam itu, tidak akan cara yang moden. Cara yang moden ini rasanya tidak seimbang, tidak selaras, tidak secucuk dengan mesej yang nak disampaikan melalui hadis Jibril AS tadi. Saya nak persoalkan tentang Ustaz pun faham tentang pendidikan. Ustaz pun memang sebahagian daripada umur Ustaz adalah dalam dunia pendidikan. Macam mana Ustaz? Macam mana nak mendidik ni? Mendidik tauhid, mendidik akidah dan mendidik syariah. Dalam hadis Jibril ni, ketiga-tiga komponen itu ada. Rasa saya lah, akidahnya ada. Of course, mainly akidah. Syariahnya pun ada, akhlaknya pun ada.
Macam mana kita nak turunkan kepada anak isteri kita? Metod nak turunkan itu. Kan Ustaz? Sila Ustaz. Kalau kita tengok hadis Jibril yang kita bacakan sebentar tadi yang panjang tu. Hadis Jibril ni dia ada 3 poin asas yang penting tambahan dengan poin yang di hujung. Kalau kita tengok sebenarnya kenapa hadis tu dibaca begitu panjang, ditanya terus menerus, kemudian dijawab dengan ringkas, padat dan tepat oleh Nabi SAW. Ini sebenarnya menggambarkan bahawa dalam kita nak menjadi seorang Islam yang berjaya, macam mana Rasulullah SAW buat, kita kena tiru Nabi SAW, iaitu mengamalkan ataupun memberi pendidikan tentang Islam secara bersepadu. Maksud bersepadu itu kita tidak memecah-mecahkan. Okey, kita kata saya takhasus fiqh syariah, saya takhasus usuluddin, saya takhasus contohnya ilmu tasawuf. Jadi dalam Islam sebenarnya kalau kita kata Islam, dia merangkumi 3 ilmu yang paling asas. Ya, syariat, akidah, atau usuluddin ataupun ihsan ataupun tasawuf. Jadi 3-3 ini tidak dicaing-caing atau tidak dipisahkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi mendidik para sahabat. Berbeza dengan kita pun tak boleh nafikan hal ini sebab hal ini termaktub dalam sejarah. Bagaimana pendidikan mungkin ada pengaruhnya dengan kesan penjajahan daripada imperialis barat. Kita tak boleh nafikan, benda tu memang dah termaktub dalam sejarah. Jadi bagaimana mereka ingin melemahkan umat Islam yang mana mereka pun ada dendam-dendam tertentu dalam peperangan siri-siri peperangan salib yang sentiasa mereka tewas, mereka telah merancang. Jadi antara perancangan itu ialah konsep yang kita belajar dalam sejarah, divide and rule. Bukan semata-mata diaplikasikan oleh musuh-musuh Islam pada politik, tetapi juga pada ketenteraan, pada pendidikan, pada ekonomi. Jadi maknanya di divide and rule, dipecah-pecahkan supaya dia akan lemah. Jadi bila lemah, macam mana kita nak bersatu? Macam kita ambil penyapu lidi, kita pecah-pecahkan dia, asing-asingkan dia. Macam mana kita nak menyapu sampah yang banyak dekat rumah kita? Sampah akan sentiasa berada kat situ. Tak boleh dibersihkan daripada tempatnya sebab dah di divide and rule kepada penyapu-penyapu tadi. Jadi bila disatukan, baru dia berkuasa, baru dia mampu untuk menyingkirkan sampah-sampah yang ada. Begitu juga kita sebagai orang Islam, kita nak jadi seorang manusia. Bukan haiwanun natik, bukan haiwan yang bercakap. Kita ni manusia yang ada roh, ada nafsu, ada akal, ada fizikal. Jadi bagaimana kita nak jadi manusia ni? Ubatnya Allah ajar kepada Rasulullah, dia kena amalkan Islam tu secara syumul. Amalkan Islam secara syumul macam mana? Dia tak boleh pecahkan akidah dengan khusus akidah je, jangan campurkan syariat. Dia kena cantumkan akidah, syariat dan juga ihsan. Kena dibawa masuk dalam pendidikan. Dalam pendidikan kita mesti dekatkan orang dengan Tuhan melalui ilmu akidah. Kena jelaskan tentang sifat 20. Apa sifat 20 yang wajib bagi Allah? Apa sifat 20 yang mustahil bagi Allah? Benda tu kena jelas. Kemudian aqaidul iman, kena jelas kita bagi tahu kepada anak-anak kita, kepada student-student di peringkat sekolah rendah lagi. Kena jelaskan aqaidul iman, simpulan-simpulan iman. Baru kita boleh nampak, ini baru tough, boleh ikut macam mana pendidikan Rasulullah. Basic ini kena ada. Tapi kalau basic ni tak ada, mungkin kita nak jumpa benda ni di pondok-pondok, tapi di sekolah rendah kita kata tak apa, kita buat silibus lain. Ini sebenarnya menyukarkan untuk kita menyelesaikan masalah yang kronik di kalangan masyarakat. Mana masalah-masalah macam gejala gangsterism, vandalism, tak boleh nak diungkai masalah ni sebab masalah pendidikan tak selesai. Masalah pendidikan tidak mengikut metodologi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita pecah-pecahkan. Dulu saya ingat Datuk, masa saya sekolah rendah, kita ada belajar kitab Zadul Muta'alim. Kitab biru kecil je. Dia kecil, memang kecil tapi power. Dia macam takbut lah, macam takbut kan. Kecil je tapi dia boleh tarik kapal besar. Jadi kitab ni saya tengok dah tak ada dah dalam pembelajaran diskursus Jais. Katanya dah tukar. Jadi maknanya kitab ini perlu dimunculkan semula. Dia cerita tentang akidah, dia cerita tentang dalam tu ada syariat, ada tentang ilmu tasawuf, ada tentang sirah sikit. Jadi benda-benda macam tu bagus untuk disatukan, jangan dipecahkan, baru kita akan mengikut seperti mana kaedah Rasulullah dan para sahabat. Kita tengok kat sini contoh lah, kita tengok contoh. Dalam hadis Jibril ni contoh paling jelas, tengok. Nabi buat pendidikan, Nabi cerita tak tentang syariat. Nabi cerita tentang syariat, apa kena buat. Kamu semua kalau nak selamat daripada api neraka berkat Allah, kena sembahyang, puasa, zakat,
kena tunaikan haji bila kamu mampu, kena mengucap 2 kalimah syahadat. Itu Nabi ajar paling basic seorang nak selamat. Jadi ilmu syariat Nabi ajar tak dalam sesi-sesi pendidikan para sahabat? Ajar. Ini nak cerita bagaimana pendekatan Nabi yang begitu komprehensif, begitu cantik, cepat dan tangkas. Kemudian Nabi cerita pula nak selamatkan diri tak cukup setakat Islam. Kamu kena beriman. Nabi cerita pula tentang rukun iman. Oh, kena buat. Rukun iman tu ada huraian-huraian dia, tapi sahabat-sahabat dah maklum sebab Nabi buat pendidikan istiadat. Kemudian Nabi cerita pula pasal ihsan. Sebab apa ihsan? Kalau kita tengok Datuk tadi yang pasal hadis Jibril tadi kan ada yang Jibril AS dia panggil Rasulullah tu Muhammad. Dia tak cakap ya Rasulullah, betul. Dalam ayat ini kita tengok ada dalam satu ayat Quran surah An-Nur, Allah kata apa? La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Apa maksudnya? Janganlah kamu ni semua panggil Rasulullah tu sebagaimana kamu panggil di antara sama kalian. Maksudnya kita katalah panggil Nazri. Dia kita panggil Nazri. Bolehlah sebab kita orang biasa. Tapi dengan Rasulullah walaupun namanya Muhammad bin Abdullah, dia tak boleh panggilan Muhammad. Ada di kalangan kita sekarang ni, Muhammad adalah seorang utusan Allah, tak boleh. Rasulullah ni kita kena panggil gelaran yang sesuai bagi dia sebagai utusan terakhir. Ini ilmu apa? Ini ilmu adab. Jadi maknanya bila dalam ilmu kita seharian dalam sekolah, sekiranya adab tidak diberi penekanan, insya-Allah pelajar-pelajar takkan berjaya walaupun mereka dapat skor A semua. Adab penting. Awal-awal dalam hadis Jibril ni sebenarnya dia dah hint dekat para sahabat, mungkin di kalangan orang yang dengar tu ada orang Badui. Jangan koma panggil Rasulullah tu panggil nama-nama je. Kita sekarang kat sekolah kadang-kadang cikgu kita panggil nama je. Kau tahu si apa ni yang pakai spek mata yang garang-garang pengawasan tu. Kita tak ada adab dengan guru-guru kita. Jadi kat situ ilmu yang dicurahkan cair, habaan mansura, bagaikan abu yang berterbangan, tak boleh melekat ke hati mereka. Dan kita tengok kat sini Rasulullah juga memberi penekanan selain daripada ihsan tadi, Rasulullah ajar hubungan bagaimana kita nak sentiasa jadi hebat, kena rasa CCTV Allah sentiasa pandang. Dan kita tengok kat sini juga Rasulullah tekankan nak jadi satu umat yang dia ni ada misi dan visi, ada hala tuju. Misi cerita tentang siri-siri akhir zaman ni. Tentang kiamat kena bagi tahu. Tengok sekarang dicerita kat sini tentang adanya golongan yang tak pakai slipper, yang miskin, mengembala kambing, berlumba-lumba bangunkan bangunan. Apa lagi kalau bukan golongan yang duduk kat Middle East. Siapa boleh nafikan? Sekarang Middle East sedang berlumba-lumba bangunkan bangunan tinggi. Jadi bila kita tahu kisah-kisah ni, kita faham, oh nak dekat kiamat. Oh sekarang ni kita kena betul lumus improve Islam kita ni dari sudut lahiriah dan batiniah, dari sudut fiqahnya, dari sudut syariatnya, sudut akidahnya, sudut ihsannya. Kita masih lemah, nak balik jumpa Allah tak boleh. Jadi bila ini bersepadu, bayangkan bagaimana kita akan lahirkan generasi yang sentiasa alert, nak buat persiapan untuk takwa dibawa balik jumpa Allah. Jadi begitulah Datuk seberingkas tentang persoalan ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan ya. Tentu ada perbincangan ini, maklumlah tuan-tuan dan puan, cover kalau tengok kitab satunya tuan-tuan ya. Kitab satunya pertanyaan Jibril itu tuan-tuan dan puan, satu boleh diceraikan kepada berpuluh-puluh lagi ceraian-ceraian tuan-tuan dan puan. Sebab inilah dia. Kalau kita nak mulakan bercerita mengenai Islam, iman dan takwa dan ihsan dan sebagainya, inilah tuan-tuan, inilah hadis yang biasa disebut ulama besar kita tuan-tuan dan puan, yang kita mengikuti cara mereka pun. Kalau kita mengedepankan Islam kepada penceramah-ceramah yang diberikan kepada kita, biasanya kita akan memulakan dengan hadis Jibril alaihissalam ini. Jadi tuan-tuan para penonton, itulah ulasan daripada Ustaz tentang macam mana metodologi kita nak mendidik anak-anak kita, mendidik generasi yang akan datang ya. Macam mana Jibril mendidik Nabi Muhammad SAW, macam mana Nabi Muhammad mendidik para sahabat di rumah awalnya, Arqam bin Abi Arqam, tuan-tuan dan puan, sampailah hebatnya mereka itu. Hebatnya iman mereka, hebatnya komitmen mereka kepada Islam, hebatnya komitmen mereka kepada ilmu, hebatnya komitmen mereka kepada amal, dan hebatnya kepada komitmen mereka untuk menjunjung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah terima kasih kepada Ustaz, saya tanya, terima kasih kepada para penonton dan Islam. Hanya tuan-tuan ya, insya-Allah kita Yayasan Sabha ni tuan-tuan ya, kita nak bina Kompleks Anjung Husnul Khatimah ni, kita dah terlewat oleh kerana pandemik ni. Ustaz, kita dah terlewat dalam 8 bulan kita terlewat Ustaz. Jabatan-jabatan tutup, office tutup dan sebagainya. Jadi tak banyak dapat bergerak. Tapi orang-orang teknikal kami tuan-tuan ya, kita punya planner, kita punya arkitek, kita punya engineer, kita punya quantity surveyor, kita punya geotech, kita semua sudah bekerja, dah menyiapkan laporan. Sudah siap semuanya untuk kita sampaikan kepada Majlis Badar Shah Alam untuk dapatkan kelulusan merancang kepada mereka insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, dan kita ikut estimate kita, kalau semuanya berjalan baik,
dalam bulan Februari, bulan Mac ni cerocoknya akan dimula, tuan-tuan akan tengok. Sepatutnya cerocoknya tuan-tuan kita akan tengok dalam bulan Julai, bulan Ogos yang lalu cerocok itu dipasang, tapi oleh kerana pandemik ini kita mengalami sikit kesukaran oleh kerana jabatan-jabatan pejabat utama kerajaan ditutup dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sementara nak menunggu siapnya itu tuan-tuan, siapnya itu dalam 2 tahun setengah nanti siapnya tuan-tuan, pertengahan tahun 2024 nanti siapnya. Jadi kita adakan program yang exactly program kalau misalnya siap nanti kita akan adakan program itu di tempat itu di Komplek Anjung Husnul Khatimah itu. Tetapi sekarang kita buat online sebab ada permintaan ramai sangat yang meminta. Jangan tunggu doktor, jangan tunggu sampai siapnya komplek itu lama sangat. Takut kami tak dapat, kami mati nanti dan sebagainya. Jadi tuan-tuan mereka mencadangkan supaya saya membuat program itu sekarang ni. Modulnya ikut betul-betul modul yang kita nak buat di Komplek Anjung Husnul Khatimah, tetapi hanya ini caranya online. Husnul Khatimah nanti cara offline. Yang ini cara online. Jadi tuan-tuan kita namakan program online ini namanya Workshop Husnul Khatimah. Workshop Husnul Khatimah atau Bengkel Husnul Khatimah. Satu modul satu hari, satu modul satu hari, satu modul satu hari. Tuan-tuan sekarang sedang dibuka, insya-Allah tuan-tuan mendaftarlah. Tuan-tuan kena daftar, tuan-tuan mendaftarlah untuk mendapatkan tuan-tuan penyertaan dalam Workshop Husnul Khatimah. Saya nak menggesa diri saya, nak menggesa keluarga saya, semuanya kena hadir. Tuan-tuan kena hadir. Macam mana nak mati dalam Husnul Khatimah? Macam mana nak mati mengembuskan nafas yang terakhir nanti dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana hati kita nak kembang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maknanya persediaan fardu ain, fardu kifayah, persediaan dari segi amalan-amalan harian, persediaan dari segi Al-Quran, persediaan dari segi berbagai pendidikan keluarga dan sebagainya. Nak dididik semuanya sebelum kita meninggalkan bumi ini bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau sembahyang kita pun masih lagi sekali sembahyang, sekali tidak sembahyang, itu susah nak mati dalam Husnul Khatimah. Kalau Quran tak apa nak boleh baca lagi dan tak cari guru pula untuk mengajar membaca Al-Quran, susah nak mati dalam Husnul Khatimah. Kalau mulut kita ni terlalu berat nak menyebut tentang Islam, nak mendakwahkan Islam kepada ahli keluarga kita dan sahabat-sahabat kita, susah nak mati dalam Husnul Khatimah. Dan kalau tuan-tuan dan puan, hadis Jibril alaihissalam tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, jawapan Nabi itu tidak dipraktik dalam hidup kita, sukar untuk mati dalam Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya minta tuan-tuan sebagai orang yang bertanggungjawab kepada Yayasan Sabaha yang akan mengendalikan workshop Husnul Khatimah ni, sekarang juga sebarkan tuan-tuan, sebarkan. InsyaAllah tuan-tuan, brosur ni dalam minggu depan ni akan keluar. Dia punya brosur-brosurnya, dia punya insyaAllah informasi-informasi yang lebih detail akan diberi pada minggu depan insya-Allah tuan-tuan. Tapi apapun boleh daftar terus untuk mendaftar untuk mengikuti program namanya Workshop Husnul Khatimah. Workshop tu bermula pukul 8 sampai pukul 5.30 pagi tuan-tuan dan puan. 8 pagi hingga 5.30 petang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada itu kita tuan-tuan sijil wakaf tolonglah tuan-tuan, tolong sangat dermalah tuan-tuan, dermalah untuk kebaikan diri, untuk kebaikan umat, untuk kebaikan Islam, untuk kebaikan kita mati dalam Husnul Khatimah. Dermalah tuan-tuan dan puan. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan media sosial saya tuan-tuan lepas ni kita rehat sekejap, pukul 9 nanti saya dengan TikTok tuan-tuan dan puan. 10 minit dengan TikTok, lepas tu itu pukul 9. Kemudian tu yang itu online, live online tuan-tuan, pukul 9 ada, pukul 12.45 tengah hari pun ada, pukul 5.30 petang pun ada. Malam ini tuan-tuan insya-Allah pukul 8.30 malam ni kita ada. 8.30 malam tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan pergilah tuan-tuan kepada YouTube kita. Pergilah kepada Instagram kita, pergilah kepada Facebook kita, pergilah pada Telegram kita, pergilah kepada TikTok kita. Insya-Allah tuan-tuan dan puan. Saya rasa inilah dia rencaman ramuan-ramuan yang sesuai untuk abad 21 ini, untuk kita menggunakan teknologi komunikasi ini, teknologi sosial media ini untuk kita menyebarkan Islam. Saya dah nampak tuan-tuan dan puan, teman-teman saya di Yayasan Sabaha telah nampak macam mana nak gunakan teknologi komunikasi yang ada ni dengan sosial media ini untuk kita mempromosikan Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi tuan-tuan, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azri Abbas. Terima kasih kepada penonton. Kita jumpa lagi. Ustaz Muhammad Azri Abbas, kita jumpa 2 minggu lagi daripada hari ini tuan-tuan. 2 minggu lagi. Besok minggu depan kita akan jumpa Ustazah Siti Nur Kalsum. Siti Nur Kalsum, insya-Allah kita akan jumpa kepada dia untuk bercerita. Juga mungkin tajuk yang sama kita nak cerita, tapi pendekatannya agak berbeza sikit. Cukup cakap itu.
Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.